dan Quran, empatlah kitab yang Allah turunkan kepadalah Nabi. Nabi ditentukan Nabi Muhammad, penerima Al-Quran. Quran, kitab Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak yang dikasihi para ibu bapa, sidang hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini 17 Ramadan 1443 Hijrah, bermakna kita telah berada di pertengahan ke penghujung Ramadan, dan Allah SWT mengurniakan kepada kita dengan kurniaan yang cukup besar di sisinya, iaitu kehebatan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam beruntung dan bersyukur kerana kita diberikan dua keistimewaan. Yang pertama ialah Al-Quran. Yang kedua, kita dikurniakan dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi perantara ataupun yang menyampaikan, yang menyebarkan isi kandungan Al-Quran kepada kita. Anak-anak, sidang hadirin yang dihormati sekalian dan dikasihi, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang Ustaz sebutkan dalam nasyid tadi, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang terakhir berbanding dengan nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang sebelumnya. Daripada seramai 124,000 orang para nabi dan rasul, Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad dengan kurniaan Al-Quran, mukjizat yang terbesar kepada umat Islam. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Musa AS kitab Taurat, yang diberikan kepada kitab Taurat kepada Nabi Musa AS dalam bahasa Ibrani, yang mana di dalam tu menceritakan bagaimana akan bangkitnya, akan lahirnya seorang Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada zaman Nabi Daud AS diturunkan kitab Zabur, yang diturunkan dalam bahasa Qibti, yang mana di dalam kitab ni tidak mempunyai syariat. Dia menggunakan syariat Nabi Musa AS. Kemudian diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Suryani, dan di dalam kitab ini juga diceritakan berkaitan dengan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Dan sebagaimana disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat ini sesuai dengan keadaan zaman semasa. Begitu jugalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat di dalam semasa zaman baginda, kerana pada masa itu ramai masyarakat itu mereka menguasai ilmu sihir. Jadi Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, iaitu tongkat boleh bertukar menjadi ular, kemudian boleh membelah laut yang sangat luas. Begitu juga pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Allah Ta'ala mengurniakan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, boleh menyembuhkan penyakit sapak, boleh mencerahkan mata orang yang sudah buta, kemudian boleh menghidupkan orang yang telah mati. Begitulah kehebatan atau mukjizat pada zaman-zaman tersebut. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengurniakan kitab Al-Quran, iaitu mukjizat yang paling besar, yang mana boleh digunakan. Kitab Al-Quran digunakan untuk sepanjang zaman, tidak ada had masa, dan diberikan kepada seluruh umat, tidak kira bangsa, agama dan sebagainya. Sebab itulah cendekiawan Arab, cendekiawan Barat mengakui kehebatan yang ada Al-Quran, tetapi mereka tidak mengimani Al-Quran. Kita beruntung anak-anak sekalian, kerana Allah Ta'ala telah memilih umat Nabi Muhammad SAW untuk menghayati, membaca, mentadabur, menghafal, seterusnya mengamalkan isi-isi kandungan di dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz
ke Baitul Izzah, langit bumi dalam keadaan yang sepenuhnya. Kemudian Allah Ta'ala diturunkan kepada malaikat oleh malaikat Jibril kepada alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur mengikut masa dan situasi keadaan semasa. Sebab itulah ya, tujuan diturunkan secara beransur itu supaya umat Islam boleh menghafal, boleh membaca, boleh menghayati isi-isi kandungan Al-Quran. Anak-anak sekalian, sebagai kesimpulannya, Ustaz nak sebutkan di sini bahawa sesungguhnya Al-Quran ialah suatu kitab yang perlu kita baca, kita hayati, kita hafal dan juga tadabbur dan mengamalkan isi kandungannya. Sebagai pelajar, hendaklah kita sentiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebab itulah disebutkan, kata manusia yang terbaik ialah manusia yang belajar Al-Quran kemudian yang mengajarkan kepada orang lain. Itulah kehebatan yang ada di dalam Al-Quran. Anak-anak yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama menjadi anak yang solehah dengan kehebatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadilah kita anak murid yang patuh dan taat kepada guru dengan kehebatan yang ada di dalam Al-Quran. Jadilah kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat segala perintahnya, sentiasa menunaikan solat, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah dan mengamalkan segala kebaikan di dalam bulan Ramadan yang dijanjikan dengan limpahan rahmat di sisinya ini dengan kehebatan Al-Quran. Anak-anak sekalian, marilah sama-sama kita membawa kehidupan kita dengan Al-Quran. Marilah kita mengajak seluruh keluarga kita dengan Al-Quran. Kerana sesungguhnya Al-Quran yang akan memberikan kebaikan kepada kita, yang akan mencerahkan minda kita, yang akan membawakan kepada kita kejayaan di dunia dan akhirat. Oleh itu, di penghujung ini marilah sama-sama kita membaca doa, menghayati doa sebagaimana yang kita baca semasa khatam Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan membaca Al-Quran. Hiasilah akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amalan kami dengan berzikir serta bertadabbur Al-Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka kerana kemuliaan Al-Quran, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.